Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi kepada kelas matematik tingkatan 2. Kita akan continue chapter 2 factorization and algebraic fractions. Okey, last kali kita dah belajar tentang apa yang kita dah belajar? Cara untuk memfaktorkan ungkapan algebra. Cara yang pertama kita dah buat adalah dengan menggunakan cara HCF. Okey, cara yang kedua kita gunakan cara difference of squares. Difference of squares. Dan cara yang terakhir kita belajar sebelum kita cuti Chinese New Year adalah cara butterfly. Kaedah ramai-ramai yang buat silang-silang tu. Okey, jadi ini adalah 3 cara yang kita dah belajar. Hari ni kita nak continue cara yang keempat. Okey, nama dia saya tak tahu apa namanya. Tengoklah. Biasanya kita gunakan kaedah ni apabila dia ada 4 term. Contoh term-term ni ada macam ni 4xy tambahkan dengan 2py tambahkan dengan 7rs ditolakkan dengan 3sy contohnya. Okey, bila dia ada 4 term, macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, sekarang kita tengok contoh berdasarkan buku teks. Okey, saya ambil buku teks example 12 ya. Dalam buku teks kamu boleh check example 12 ni muka surat berapa? Muka surat 32, kamu boleh semak balik nanti. Okey, kita ambil contoh ni. Okey, saya letakkan di sini. Okay, example 12. Factorize each of the following terms. Okay, factorize each of the following terms. Okay, jadi kita tengok soalan yang pertama. A, PQ ditambahkan dengan QR ditambahkan dengan PS ditambahkan dengan RS. Okay, bila dia suruh factorize, benda pertama yang kamu kena check adalah kita check dulu, boleh tak kita gunakan kaedah HCF untuk selesaikan soalan ni. Okay, macam mana nak tahu boleh guna kaedah HCF ataupun tidak? Kalau kita boleh gunakan kaedah HCF, maksudnya dekat sini mesti ada huruf-huruf yang sama dekat keempat-empat ni. Sama ada nombor ataupun huruf yang kita boleh bahagi dia. Okey, kalau huruf kita cari ada tak huruf yang sama dekat keempat-empatnya. Okey, kalau nombor pula pastikan nombor tu boleh dibahagi dengan keempat-empat yang berada di dalam term-term yang dekat sini. Okey, boleh faham ke? Sekarang kita check tengok. Okey, nombor kat sini tak ada. Sekarang kita tengok huruf. Okey, kat sini ada PQ, sini ada QR. Okey, kat sini PS, sini ada RS. Okey, jadi kat sini tak ada langsung huruf yang sama dekat keempat-empatnya. Sini PQ, sini QR. Sini dengan sini yang samanya adalah Q. Dekat sini dengan sini pula, okey, sini PS, sini RS, sini ada S, sini pun ada S. Jadi tak ada pun yang sama untuk keempat-empatnya. Yang ada hanyalah yang ni sama Q, yang ni sama S. Betul tak? Jadi dekat sini bila dekat sini sama Q, sini sama S, kita groupkan dia. Yang ni kita groupkan dia, yang ni pun kita groupkan dia dalam satu kumpulan. Okey, sebab apa saya groupkan dia? Sebab yang ni sama Q, Q dia sama. Yang ni pula sama S. Jadi kita groupkan dia dalam kumpulan yang sama. Ni sama S, ni sama Q. Okey, lepas kita dah groupkan dia, kita keluarkan huruf yang sama tersebut. Okey, tengok contoh kat sini. Sini ada Q, sini pun ada Q. Sama kan Q ni? Kita keluarkan dia, letak dekat luar. Jadi kita akan dapat Q di dalam, bila ada PQ, kita dah keluarkan Q, tinggal P sahaja. Okey, tadi ada QR, Q ni kita dah keluarkan, jadi yang dalam akan tinggal R sahaja. Okey, jadi daripada PQ tambah QR, kita keluarkan Q, dia akan jadi macam ni. Okey, kurungan yang seterusnya. Okey, kita boleh tambah, sebab depan ni tambah, kita tambah kat sini. Okey, PS tambah RS. Huruf apa yang sama? Yes, huruf S sama. Bila huruf S ni sama, maka kita keluarkan S tersebut. Okey, di dalam apa yang tinggal? PS, S dah keluar, jadi tinggal P. Okey, RS pula, S dah keluar jadi tinggal R sahaja. Jadi, kita dapat dia macam ni. Okey, PS tambah S, kita keluarkan S jadi macam ni. Okey, apa yang kita dapat perhatikan tentang ungkapan dekat bawah ni? Okey, Q kurungan P tambah R ditambahkan dengan S, P tambah R. Nampak tak kurungan ni? Kedua-duanya adalah sama. Bila dia sama, kita ambil kurungan yang sama ni, kita tulis dia dalam satu kurungan. P tambah R dan yang berada di luar kurungan, saya bulatkan jap. Okey, Q dan juga positif S ni, kita letakkan dia di dalam satu kurungan lagi. Q tambah S. Okey, lagi sekali saya ulang. Okey, PQ tambah QR tambah PS tambah RS. Ni adalah yang asal. Kita kumpulkan dia, kita groupkan dia. Yang ni PQ tambah QR, yang samanya adalah Q. Yang ni pula PS dan RS, kita groupkan dia, yang samanya adalah S. Huruf yang sama kita keluarkan, huruf yang sama kita keluarkan. Okey, dan tinggal dua kurungan yang sama.
dua kurungan yang sama ni, kita gabungkan dia menjadi satu kurungan yang berada di luar. Q dan juga tambah S ni, kita gabungkan Q tambah S, jadikan dia satu kurungan lagi. Maka selesailah kita punya pemfaktoran untuk ungkapan yang ada 4 terms macam ni. Okay, boleh kita proceed untuk soalan yang B. Okay, soalan B. 2px ditambahkan dengan 6qy ditolakkan dengan 4py ditolakkan dengan 3qx. Okey, lepas tu apa yang kita nak buat? Kita check. Okey, 2px tambah 6qy ni. Okey, 2px tambah 6qy. Ada tak okey, nombor dia sama 2 dengan 6. Tengok dia punya huruf pula px dengan qy. Geng tak huruf dia ni? Okey, huruf dia tak geng. Okey, huruf dia tak geng. Sini px, sini qy. Okey, kita check sini pula. Sini py, sini qx. Okey, yang ni pun tak geng juga. Tak ada huruf yang sama. Jadi apa kita nak buat? Okey, jadi bila situasi dia macam ni, maka kita letak dia dengan geng masing-masing. Okey, saya ambil 2px ni bagi dia geng dengan negatif 4py supaya geng dia adalah nombor 2 dengan 4 ni nombor yang ni adalah sifir 2, kita boleh bagi dengan sifir 2. Huruf dia pula sini ada px, sini ada py. P tu adalah sama. Kemudian saya ambil yang 6qy ni dengan negatif qx, saya nak grupkan dia dalam kumpulan yang sama. Sebab nombor dia 6 dengan 3, dua-duanya boleh dibahagikan dengan 3. Huruf dia pula qy dan juga qx, q adalah sama. Okey, jadi saya nak kumpulkan ni dengan ni, yang ni dengan yang ni. Okey, jadi bila kita nak kumpulkan, kita tulis dia semula. Okey, saya tuliskan 2px, saya nak gabungkan dia dengan yang ni. Jadi saya ambil simbol depan dia sekali ya. Jadi tolak 4py. Okey, selesai dah. Okey, geng hijau dengan geng hijau. Okey, geng merah pula. Okey, ni geng merah. Okey, tambah 6qy. Tambah 6qy. Okey, dan ditolakkan dengan 3qx. Okey, sekarang dia dah geng. Okey, ni geng dia. Sorry. Okey, ni geng dia. Yang ni adalah geng dia. Okey, kita tengok kumpulan yang pertama. Okey, kita nak faktorkan dia dengan menggunakan kaedah HCF. Okey, nak senang kamu buat kaedah HCF macam ni. 2px tolak 4py. Okey, kita bahagikan, tengok apa nombor yang boleh dibahagi dengan kedua-duanya sekali. 2 dengan 4. Kita tengok 2 dengan 4. Okey, dua-duanya boleh bagi dengan 2. So, kita bahagikan dengan 2. 2px bagi 2 jadi px. 4py bagi 2 jadi 2py. Okey, selesai dah nombor. Sekarang kita nak tengok huruf pula. Px dengan juga py. Okey, sini px, sini py. Huruf yang sama adalah p. Jadi, kita letak p dekat depan. Kita bahagikan. Px bagi p jadi x. 2py dibahagikan dengan p akan jadi 2y. Okey, jadi selesai dah. Tak boleh nak bahagi. So, yang ni kita letak dia dalam kurungan x tolak 2y. Okey, yang di tepi ni kita letak dia di depan. 2p. Okey. Jadi, untuk yang grup yang pertama ni, kita faktorkan dia. Dia menjadi 2p x ditolakkan dengan 2y. Selesai. Okey. Kemudian kita tengok grup yang kedua ni pula. Okey, yang ni faktorkan dengan menggunakan kaedah HCF juga. Okey, yang ni tak payah tunjuk pun tak apa sebab dia tak dikira sebagai jalan kerja. Okey, jadi kita bahagikan 6qy ditolakkan dengan 3qx. Kita buat kaedah HCF juga untuk faktorkan dia. Okey. 6qy dengan negatif 3qx, dengan 3qx ni kita tengok nombor dia 6 dengan 3, kedua-duanya boleh dibahagikan dengan 3. Okey, jadi 6qy dibahagikan dengan 3 akan jadi 2qy. Tak keluar baik. Okey, dia akan jadi 2qy. Ditolakkan dengan 3qx dibahagikan dengan 3, dia akan jadi qx. Okey, jadi selesai dah, nombor dah habis. Okey, selesai dah nombor. Sekarang kita tengok huruf pula. Huruf yang sama adalah q, maka kita bahagikan dia dengan q. 2qy dibahagikan dengan q akan jadi 2y. Qx dibahagikan dengan q akan jadi x. Maka yang ni kita letak dia dalam kurungan. Okey. 2y tolak x, dan yang berada di tepi ni kita letak dia dalam depan kurungan. Okey, jadi kat sini tambah 3q 2y ditolakkan dengan x. Okey, sekarang kita tengok kurungan dia. Yang ni x tolak 2y, sini 2y tolak x. Macam tadi kita buat untuk soalan A, kita tengok kita dapat kurungan ni adalah sama. Sini P tambah R, sini pun P tambah R. Dekat sini X tolak 2Y,
Sini 2y tolak x. Macam sama tapi tak sama. Macam mana kita nak samakan dia ni? Macam mana kita nak samakan dia? Okey, apa yang berbeza antara kurungan ni dan kurungan ni adalah simbol sahaja. Dekat sini x tu positif. Dekat sini x tu negatif. Dekat sini 2y ni negatif. Dekat sini 2y tu positif. Jadi dia terbalik. Okey, jadi saya nak samakan simbol yang dekat sini dan juga simbol dekat sini. Yang ni saya kena jadikan 2y ni negatif, x ni pula saya kena jadikan x ni sebagai positif. Jadi nak tukar simbol yang berada di dalam ni, yang ada dalam kurungan ni, apa yang saya perlu buat adalah depan 3Q ni, depan 3Q saya padam ni, daripada positif, saya tukarkan dia menjadi negatif. Saya letak dengan pen merah. Apa yang saya tukar jadi pen merah. Bila saya tukar tadi positif, saya putar balik. Okay, asalnya tadi positif, depan 3Q saya padam dia, saya tukarkan dia menjadi negatif. Saya tukarkan simbol semua sekali. Bila saya dah tukar yang positif tu jadi negatif, yang di dalam kurungan ni pun automatik dia akan berubah dia punya simbol. Yang positif 2y tadi dia akan jadi negatif. Yang negatif x tadi dia akan jadi positif. Okay. Cara untuk kita tukar simbol yang berada di dalam ni adalah dengan cara kita tukar simbol yang dekat depan dia. Kita tukar simbol dekat depan dia, maka yang dalam ni pun akan berubah dia punya simbol juga. Okey, boleh Jadi sekarang ni dia dah sama. Sini positif x, sini pun positif x. Sini negatif 2y, sini pun negatif 2y. Dah sama Okey. Jadi bila dah sama, kita gabungkan kedua-dua kurungan yang sama tu, letak dia di dalam satu kurungan saja. X tolak 2y. Okey. Saya ambil yang ni sama dengan yang ni. Dua-dua ni segabung jadi satu je. Okey, dan yang berada di luar pula, yang ni dengan yang ni, segabungkan dia menjadi satu kurungan lagi. 2P ditolakkan dengan 3Q. Maka selesailah kita punya pemfaktoran untuk 4 terms ni. Okey. Tak apa, jangan risau kalau tak faham, kita tunjuk contoh lagi, ada banyak lagi contoh. Kita ambil soalan berdasarkan buku teks pula. Okey, buku teks muka surat 33. Self practice 2.2. Kamu boleh semak nanti jawapan dia. Okey. Okey, kita sambung dalam soalan buku teks. Soalan dia PQ tolak QR ditolakkan dengan PW ditambahkan dengan RW. Okey, jadi kita check geng dia kat sini. Okey, yang ni geng dia adalah Q dengan Q, yang ni pula W dengan W. Okey, jadi kita tengok geng dia. Okey, ni geng dia, yang ni pula geng dia. Okey, geng yang pertama PQ tolak QR. Kita tengok yang samanya adalah huruf Q. Jadi kita ambil Q letak kat luar di dalam, sebabkan Q dah keluar jadi tinggal P ditolakkan dengan R. Selesai untuk yang sebelah kiri. Okey, yang sebelah kanan pula. Okey, apa yang sama? Okey, ada W. Okey, W yang sama. Jadi kita letak W kat luar. Okey, yang dalam ada negatif P ditambahkan dengan R. Okey. Okey, sekarang kita tengok dalam kurungan ni. Sini P tolak R. Sini negatif P tambah R. Okey, kita ingat balik soalan yang tadi. Macam ni tadi. Okey. Kita tengok dalam kurungan dia. Bila tak sama, apa yang kita perlu buat adalah kita kena tukar simbol dekat depan ni. Okey, simbol depan ni kita tukarkan dia, maka simbol dalam kurungan ni pun kita boleh tukarkan. Okey, jadi kat sini asal dia sekarang adalah positif, kita tukarkan dia. Okey, tukarkan dia. Positif Saya tukar jadi negatif. Okey, sekarang ni yang dalam ni negatif P, sekarang dia dah jadi positif. R pula dia dah positif, dia akan jadi negatif. Okey, nak tukar simbol dalam kurungan, kita kena tukar simbol di depan dia. Tukar simbol depan ni, maka yang dalam ni pun dia akan berubah dia punya simbol. Okey, jadi sekarang dalam kurungan ni dah sama dia punya nilai dia. Jadi bila dah sama, kita letakkan dia, kita gabungkan dia menjadi satu kurungan. P ditolakkan dengan R dan yang berada di luar kita letakkan dia di dalam satu kurungan. Q tolak W. Okey. Okey, kita sambung soalan yang B. Kita cuba buat soalan B pula. Okay, cuba tepi ni muat itu Cuba dulu. X kuasa 2 ditambahkan dengan XY ditambahkan dengan 6X ditambahkan dengan 6Y. Okey, kita check geng. Yang ni dengan ni X yang sama, yang ni dengan ni adalah nombor dia. 6 dengan 6. Okey, jadi ni adalah geng. Yang ni dia punya geng. Okey, untuk yang pertama, kurungan yang pertama ni X tu sama, kita letakkan X di luar. Di dalam akan tinggal X kuasa 2, kita dah keluarkan satu X, maka tinggal X saja. Yang kedua, XY dah keluarkan X, tinggal Y.
Okey, kotak yang seterusnya, kurungan yang seterusnya. Okey, nombor tu yang sama 6 dengan 6, jadi kita letak tambah 6. Okey, dalam akan tinggal X ditambahkan dengan Y. Okey, 6 dah keluar, tinggal kat dalam X dengan Y. Jadi kurungan yang sama, kita gabungkan dia jadi satu kurungan X tambah Y. Yang berada di luar ni, kita gabungkan dia menjadi satu lagi kurungan X tambah 6. Okey, selesai soalan B. Kita cuba tengok soalan C. Okey, 3AB ditolakkan dengan 9AD ditambahkan dengan BC ditolakkan dengan 3CD. Okey, check. Yang ni gang dia adalah 3 dengan 9 ni. Okey, nombor 3 dengan 9 boleh selesai. Okey, huruf dia pula A dengan A. Okey, sini pula C. Okey, C. Okey, ataupun sekejap saya tengok. Okey, kita cuba dulu Kita ambil gang ni. Okey, ni dengan yang ni. Okey, 3AB dengan 9AD. Okey, yang ni sebabkan ada nombor, kita buat kaedah HCF dulu. Kita cuba kaedah HCF. 3AB tolak 9AD, kita bahagikan dia. Okey, nombor bahagikan dengan 3. 3AB bahagi 3 jadi AB, ditolakkan dengan 9AD bahagi 3 jadi 3AD. Okey, kemudian huruf yang sama kita letak huruf kat luar. AB bahagi A jadi B. 3A dibahagikan dengan A akan jadi 3D. Okey, yang ni letak dalam kurungan. Maka kita akan dapat 3AB tolak 3D. Kita tulis dia di bawah. 3A kurungan B tolak 3D. Okey, selesai kurungan yang pertama. Kita cek kurungan yang kedua. Apa yang sama? Okey, yang samanya adalah C. Jadi kita tulis tambah C. Di dalam BC dah keluarkan C akan jadi B. 3CD dah keluarkan C. Jadi tinggal 3D. Tolak 3D. Okey. So dah sama. Okey, ni dengan ni sama. So kita gabungkan dia menjadi satu kurungan. B tolak 3D. Yang berada di luar, gabungkan dia menjadi satu kurungan. Maka kita akan dapat 3A ditambahkan dengan C. Maka selesailah kita punya soalan. Okey, soalan D pula. Okey, soalan D sudah tampak soalan. Okey, jadi saya padam dulu Okey. Soalan D. AH ditambahkan dengan AJ ditolakkan dengan BH ditolakkan dengan BJ. Okey, yang ni gang dia adalah A, yang ni gang dia adalah B. Okey, sama je, simple je. Okey, bila A tu sama, kita keluarkan A, dalam akan tinggal H tambah J. Okey, ditambahkan dengan, okey, yang ni apa yang sama? Sama dia adalah B, kita letak B. Okey, jadi yang dalam tinggal negatif H dan juga negatif J. Okey. Jadi apa kita nak buat sekarang ni? Okey, kita tengok dalam kurungan tak sama. Okey, ni H tambah J, dua-duanya positif. Yang ni dua-duanya negatif. Jadi macam mana nak tukar simbol dalam ni? Yes, simbol yang ni kita kena tukar. Okey, positif. Allah, besar sangat. Okey, positif kita tukarkan dia menjadi negatif. Dan yang berada di dalam ni sekarang dua-dua negatif. Dua-duanya dah bertukar menjadi positif. Okey, dah jadi positif. H tambah J. Okey, tukar simbol kat depan ni. Maka yang dalam pun akan berubah. Okey, jadi sekarang kita dah dapat dua-duanya kurungannya dah sama. Jadi kita letak dia dalam kurungan H tambah J yang berada di luar, kita letak dia dalam satu kurungan A tolak B. Okey, boleh dah ulang banyak kali ni. InsyaAllah boleh faham kau Okey, sikit lagi. Kita cuba buat E dengan F. Nak habis dah. Okey, soalan E. J M tolakkan dengan J N ditambahkan dengan Y M ditolakkan dengan Y N. Okey, dah nampak apa yang sama dia? J dengan J, yang ni Y dengan Y. Okey, so J dengan J, kita keluarkan J, dalam akan tinggal M ditolakkan dengan N, tambah yang ni Y dengan Y, keluarkan Y, dalam akan tinggal M ditolakkan dengan N. Jadi M tolak N tu sama, letak dia kat depan M tolak N, yang berada di luar, gabungkan dia menjadi satu lagi kurungan J tambah Y. Jadi siap, okey. Saya tulis ada titik dengan ni, tak ada titik Jangan buat titik-titik pula kat situ. Okey, dia hanyalah dua kurungan sahaja. Macam ni. Okey, dan kita cuba tengok soalan yang terakhir untuk hari ini, soalan F. Okey, 9XY ditolakkan dengan 3XZ ditambahkan dengan 12PY ditolakkan dengan 4PZ.
Okey, gang dia kat sini, okey nombor dia 9 dengan 3, huruf dia pula X dengan X. Yang ni pula 12 dengan 4, kita boleh bagikan dengan 3 kedua-duanya sekali dan huruf dia P. Jadi yang ni dua-dua kita kena buat kaedah HCF sebab melibatkan nombor sekali, susah nak buat. Kita buat kaedah HCF. Okey, yang ni dulu. Okey, 9XY ditolakkan dengan 3XZ. 3XZ. Okey, kita bahagikan dia dengan nombor 3. 9XY bahagi 3, 3XY, 3XZ bahagi 3 akan jadi XZ. Okey, huruf nombor dah settle, sekarang tinggal huruf pula iaitu huruf X, kita bagikan dia. Jadi 3XY bagi X akan jadi 3Y, XZ dibagikan dengan X akan jadi Z. Maka kita letak yang ni kat depan, yang ni dalam kurungan. Okey, saya tuliskan di sini, maka kita akan dapat 3X 3Y tolak Z. Okey, ni saya cepatkan sebab kamu dah belajar HCF dulu ni. So ini kita ulang balik je. Okey, selesai untuk kurungan pertama. Kita faktorkan jadi macam ni. Okey, yang ni pula kurungan ni. Okey, kita buat kaedah HCF cara yang sama. Okey, saya buat kat tepi. Okey. Yang kotak-kotak HCF ni tak payah tunjuk pun tak apa. Okey, jalan kerja tidak dikira yang tu. Okey, 12PY ditolakkan dengan 4PZ. Okey, kita tengok nombor dia 12 dengan 4, kedua-duanya boleh bagi dengan sifir 4. So tadi saya sebut sifir 3 kan? Salah, sifir 4. Okey, 12PY dibahagikan dengan 4 akan jadi 3PY ditolakkan dengan 4PZ dibahagikan dengan 4 akan tinggal PZ sahaja. Okey, selesai dah nombor, kita tengok huruf pula. Huruf yang sama adalah huruf P dan kita bahagikan dia, yang tinggal akan jadi 3PY dibahagikan dengan P akan jadi 3Y ditolakkan dengan PZ dibahagikan dengan P akan jadi Z sahaja. Maka yang ni kita letak di luar kurungan, yang ni dalam kurungan. So kita tulis kat sini tambah 4P kurungan 3Y tolak Z. Tulisan tak cantik pula. Tulis sekali lah. Dan ketor. 3Y tolak Z. Okey. Okey. Lepas tu apa yang nak buat? Okey. Sekarang kurungan dia dah sama. Okey. Dua-duanya sama. Dah tak payah nak tukar simbol ke apa. Tak payah tukar sebab dalam dia dah sama simbolnya. Yang sama kurungan tu kita letak dia kat depan. 3Y tolak Z. Dan satu lagi yang dekat luar ni. Gabungkan dia. 3X tambah 4P. Okey, selesai. Okey. Boleh faham insya-Allah. Okey, kadang-kadang ada yang tanya soalan, cikgu, boleh tak saya tulis jawapan macam ni? 3X tambah 4P yang dalam kurungan yang sama ni tadi, saya letak dia kat belakang macam ni. 3Y tolak Z. Betul ke salah ini? Yang ni dengan yang ni. Beza tak? Okey, kedua-duanya adalah sama, kedua-duanya boleh diterima. Tak kisah susunan dia. Yang ni nak depan boleh, yang ni nak depan pun boleh. Okey, yang penting kedua-dua kurungan ni mesti ada. Okey, boleh ya? Baik, kalau ada apa-apa masalah nanti boleh buka Google Meet dan kita akan berbincang dekat sana. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.